الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi subuh ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kita pada pagi ini dengan menggunakan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada buku surat 189, iaitu pada bab menyatakan tentang tipu muslihat iblis terhadap para penyair. Sejujurnya yang kita tahu bahawa pertemuan yang lepas kita sudah bincang bagaimana iblis ini di antara satu makhluk Allah yang Allah cipta untuk menguji hamba-hambanya sama ada mereka ini beriman ataupun tidak, sama ada lulus ujian ataupun tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala cipta di antara satu makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah iblis dan syaitan dan syaitan. Maka para ulama bahas hadis yang sahih, apabila masuknya bulan Ramadan, ya, tutupnya pintu syurga, bukanya pintu syurga, tutupnya pintu neraka, dan para syaitan diikat. Para ulama bahas berkaitan hadis tersebut, syaitan diikat tu bagaimana keadaannya. Seorang ulama berpendapat bahawa bukan bermaksud semua jenis syaitan, dah. Tapi syaitan-syaitan hak ganas saja. Syaitan-syaitan yang ekstrim, hak tu kena tambat, hak tu kena ikat. Sebahagian ulama hadis syarah begitu. Ada juga para ulama membahaskan tentang yang kata kena ikat ni pasal apa? Tutup pintu neraka dan buka pintu syurga, itu merujuk kepada siapa yang masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dalam keadaan dia nak mencari keampunan daripada Allah, Allah akan memudahkan urusannya untuk melakukan kebaikan. Bukan bermaksud tak ada orang buat jahat bulan Ramadan, tak ada, ada. Bahkan waktu ni kadang-kadang dia lagi agresif lagi, sebab pakat orang tak larat, dia seorang larat biar dia tak puasa, dia rancang nak buat benda jahat. Para ulama bahas mengatakan bahawa syaitan di rantai itu merujuk kepada Allah SWT memudahkan orang yang niat dia untuk mencapai keampunan daripada Allah, dan Allah akan mudahkan usaha melakukan kebaikan. Berbeza dengan sebaliknya. Maka tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ni kita akan tengok bagaimana iblis dan syaitan ini, makhluk Allah yang mereka berusaha untuk menggagalkan kita supaya kita ni ikut sama dengan dia. Nah, baik. Tajuk kita pada pagi ini, muslihat iblis terhadap para penyair. Pada perenggan yang pertama, iaitu iblis telah memperdayakan mereka dan membisikkan kepada mereka bahawa mereka adalah para sastrawan. Jadi iblis ni dia bisik dulu, hang ni tak sama macam orang lain, hang ni sastrawan. Sastrawan ni tuan-tuan, kalau orang belajar dalam ilmu al-lughah, dia akan tahu bahawa, ya, ketinggian bahasa tu dia dapat mempengaruhi orang. Siapa yang pandai bermain dengan bahasa, dengan baik-baik syair, dengan susunan-susunan bahasa yang cantik,
dia boleh mempengaruhi seseorang. Dan hal ini pernah terjadi pun sebelum kelahiran Nabi SAW, yang disebut sebagai sab'atus syu'ara, 7 orang penyair-penyair yang terkenal di kalangan orang Arab jahiliyah. Di antaranya adalah Ummul Qais. Orang belajar ilmu bahasa Arab, dia akan tahu nama Ummul Qais ini, ya, karena beliau di antara salah seorang penyair yang cukup terkenal. Dan di sisi mereka, jika penyair ni syair mereka itu dia mendapat tempat di hati masyarakat, maka baik-baik syair mereka akan ditulis dan lalu ditampal di Kaabah. Ini cerita dulu ni, sebelum Nabi SAW lahir. Nah, mana baik-baik syair hak elok-elok, depa tulis bagi cantik, depa tampal dekat Kaabah. Seperti mana kita tahu bahawa Kaabah ni tempat tumpuan Arab. Orang duk pergi tang tu. Jadi bila depa duk pergi tang tu melakukan tawaf dan sebagainya, depa tengok, "Ui, syair ni cantik." Dan kita tahu bahawa ahli sastra, para syuara sebelum kedatangan Islam, syair-syair mereka cukup bermasalah. Ada satu kajian yang ditulis oleh seorang sarjana berkaitan dengan Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ulama yang lahir di bumi India satu ketika dahulu. Dia pernah menyebut tentang sastrawan ahli sastra menurut timbangan Islam berbanding dengan ahli sastra waktu zaman jahiliyah, sangat berbeza. Para syuara dan para penyair-penyair sebelum kedatangan Islam, di antara agenda ataupun isi-isi mereka suka memuji wanita. Puji cantik hak ni, tubuh badan wanita begini dan sebagainya. Yang kedua, orang bayar duit dekat mereka supaya hang tolong sak reka syair untuk membagi porak-perandakan di antara, maknanya di antara kumpulan-kumpulan ini. Ada penyair-penyair ni, orang bayar duit dekat dia, hang tolong reka syair supaya dapat mewujudkan permusuhan di antara masyarakat. Ada. Kawan tu pun pandai punya susun ayat, dia pun reka syair sampai bagi orang tekak, sampai bagi orang bergaduh. Bahkan kalau kita tengok dalam kajian ini mengatakan bahawa, kalau kita tengok dalam konteks kita pada hari ini, gaji penyair pada zaman dulu dipandang tinggi. Ada ranking dia. Betul tak? Ada ranking dia. Kalau kita dalam konteks kita pada hari ini, mungkin kalau doktor kita kata gaji besar lah kot, engineer gaji besar lah kot, itu kita tengok dalam timbangan kita. Pada zaman dahulu, yakni sebelum kelahiran Nabi SAW, ranking ataupun kedudukan ahli sastra, ahli bahasa, penyair di kalangan bahasa Arab cukup tinggi. Sehingga tepatlah Allah SWT turunkan Al-Quran yang mereka menabik dada bahawa kamilah hebat dari sudut penyusunan bahasa dan sebagainya. Al-Quran turun menjawab, bahkan lagi tinggi, i'jazul lughawi, mukjizat dari sudut bahasa, menandingi penyair-penyair yang ada pada zaman itu. I'jazul lughawi, mukjizat dari sudut bahasa, menandingi penyair-penyair yang mereka menabik dada bahawa kami pandai sekian-sekian. Baik. Maka pertama, iblis dia tanam dulu, hang ahli sastra, hang tak sama macam orang lain, hang hebat tu. Yang memiliki kecerdikan dan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hang cerdik pada orang lain, hang pandai, mereka mana ada ilmu. Hang mengaji tinggi, dia mengaji tak apa. Syaitan dia baru masuk minda ini supaya rasa diri dia hebat daripada orang lain. Iblis. Kemudian sehinggakan pasti ada ampunan andaikan mereka melakukan kesalahan. Berkat bisikan iblis ini engkau lihat di setiap tempat mereka berbincang dengan kebohongan, tuduhan, cacimaki, pelecehan, kehormatan diri dan kata-kata yang keji. Maknanya pertama,
Iblis ni dia tanam dalam diri hang hebat daripada orang lain, kemudian perkara-perkara ataupun perangai-perangai buruk lain akan masuk dalam hati dia. Bermula daripada pertama ya, dia sumbat hak tu dulu. Bila ada saja benda tu, tidak ada tawaduk, merendah diri, ya, maka dia jadi seorang penyair, orang yang cerdik pandai yang sombong dengan ilmunya. Sehingga kan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, dia gunakan kemahiran dalam bersyair dia. Dia gunakan ilmu yang dia ada untuk apa? Untuk mewujudkan pembohongan di antara satu sama lain. Bohong. Ya, syair mewujudkan cerita-cerita bohong. Kemudian tuduh-tuduhan di antara satu sama lain. Syair ya, dia tuduh kau ni. Orang dengar sebab dia ahli sastra. Dan dengan syairnya dia mencaci maki orang lain. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu hadis, di antara salah seorang tokoh penyair di kalangan para sahabat, iaitu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit seorang tokoh penyair. Bahkan Nabi lantik Hasan bin Thabit sebagai penyair dan juru cakap Nabi SAW. Sebab Nabi kenal dia ni pandai berunding. Nabi mengiktiraf kelebihan yang ada di kalangan para sahabat. Dan kita tahu bahawa Hasan bin Thabit ni sebelum dia membeli Islam, memang dia ni kaki penyair. Orang memang duk pandang tinggi dia dah. Nah, tapi dia punya baik-baik syair itu masalah. Sebab tidak ada didikan Islam, tidak ada tarbiyah Islam. Bila dia memeluk Islam, dia menggunakan kemahiran dan ilmunya untuk Islam, untuk kemenangan Islam. Sebab tu, apapun yang kita jadi di muka bumi Allah ini, biar ada fikrah Islam dalam diri kita. Bukan kata semua kena jadi ustaz. Kenapa? Kalau gitu, siapa nak jadi mekanik? Siapa nak jadi ahli perniagaan? Siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi engineer? Siapa? Ya. Jadilah apapun dekat muka bumi Allah ini, yang penting fikrah Islam itu mesti ada dalam diri kita. Hasan bin Thabit, seorang tokoh sastra pada zaman jahiliahnya, apabila dia memeluk Islam, dia menggunakan baik-baik syairnya untuk mengangkat Islam dan juga ya meletakkan gagasan-gagasan kemanusiaan, keadilan, tidak menzalimi orang lain, ya, tidak melakukan caci maki, tuduhan, fitnah dan sebagainya. Ini akhlak dan nilai Islam. Dalam arti kata lain, agama kita tak halang. Kalau nak terjun dalam bidang kebudayaan, biarlah kebudayaan itu ada nilai-nilai Islam. Nah, ini baik. Kemudian keadaan yang paling ringan daripada penyair adalah memuji-muji seseorang. Maknanya di kalangan perangai hak tak elok ni, kita sebut tadi ni, caci maki, tuduh-tuduhan, buat fitnah, hak tu teruk dah. Tapi kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang kata penyair yang agak baik sikit ni, kata Ibnu Jauzi, dia tak tuduh orang, tapi dia suka puji orang. Dia suka puji dan tidak berani menyerang dan menghindari kejahatan. Ini masalah. Dia gunakan kemahiran dia puji. Puji ni dalam istilah kita ni orang panggil pengampu. Benda tu tak betul, benda tu jahat, benda tu salah, dia tak berani habaq. Dia tak berani nak beritahu. Padahal kalau dia sebut dalam baik-baik syairnya, kemudian orang akan mempengaruhi. Kemungkinan besar orang akan mempengaruhi dan orang akan tahu bahawa benda yang kawan tu buat tu salah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah, besar tanggungjawab orang yang ada ilmu ni. Tidak tuan-tuan, besar. Besar tanggungjawab orang yang ada ilmu. Alisa sama ada ilmu. Apatah lagi para asatizah, para ulama dan sebagainya. Mereka ada ilmu. Jika mereka tak berani dan tidak amanah dengan ilmu, maka di mana letak duduknya masyarakat kita?
Di mana letak duduknya masyarakat kita? Kalau ulama ataupun agamawan nampak terang-terang benda tu salah, dia kata benda tu betul. Sebab nak jaga dia punya payuk nasi dia, nak jaga dia punya kedudukan dia. Kalau aku cakap lagu ni, tak kira aku kena buang pula. Cukup besar tanggungjawab ni. Ahli sastra pada waktu ini, dia guna pendekatan puji saja. Benda jahat, benda tak betul, dia senyap. Ini tipu dia iblis kepada ahli sastra pada waktu ini. Dan atau dia memuji seseorang di hadapan orang banyak dan membuatnya tersipu malu di hadapan mereka. Dia nak ambil sesuatu daripada seseorang, dia puji kawan tu sampai melambung. Sampai kita biasa rasa tak, orang puji kita ni sampai nak rimah. Betul tak? Orang puji kita sampai nak rimah. Dia kata, hang tu suruh puji lagu tu lah, rimah. Puji sikit juga lah kan. Dia puji ni Allah, kita pun nak apa? Hang tu suruh puji lagu tu lah. Kadang-kadang dia puji kita. Orang fuqaha berbincang, apakah hukum kita puji orang? Ada dawabit dan syaratnya. Berasaskan dari hadis diriwayatkan Al-Bukhari dalam Jami' Sahihnya, ketika mana Nabi naik di atas di-mi'rajkan oleh Allah SWT dalam peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi naik di langit pertama, kedua, ketiga sampai bertemu dengan Allah yang Azza wa Jal. Maka apa ucapan para anbiya? Ahlan wa sahlan ya Nabi salih wa akhi salih. Yang bermaksud, selamat datang wahai Nabi yang salih dan wahai saudaraku yang salih. Para ulama bahas, ini pujian. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, apabila membahaskan tentang perbahasan ini, ia mengatakan bahawa boleh kalau nak puji orang ni, tapi kena tengok. Kalau aku puji dia ni jenis makan puji, baik tak suruh puji. Tak ada orang dia bila orang puji dia makan puji. Dia tengok cermin, betul juga kawan tu kata aku tadi ni. Perasan kan? Perasan tu makan puji, layan pujian tu. Padahal mungkin kawan tu hanya nak seronok-seronok lah. Dia punya layan pujian orang kat dia tu sampai nak hangit. Dia tak sekedar. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, boleh kalau nak puji orang, tapi tengok orang. Kalau orang jenis duk makan puji ni, tak payah. Tapi kalau jenis memang berhak untuk kita puji dia supaya nak bagi contoh kepada orang lain, dan kita tahu kalau kita puji dia pun taklud. Pasal kita ni taklud. Hang puji dia ke, hang tak puji ke, dia macam tu. Dia macam tu lah. Imam Nawawi kata, kalau macam tu boleh. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, salafun salih, ni dia nak tengok ni tasawuf dan akhlak, bagaimana salafun salih yang kita boleh belajar. Betul sekalian. Mereka sedaya upaya untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka dan juga apa yang mereka buat sehingga mendatangkan pujian daripada manusia. Tentu kena tengok dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dalam kitab tu dia bahas macam mana salafun salih, tabi'in besar generasi pertama, tabi'in al-ula, tabaqat tabi'in al-ula oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya. Dia bahas, disebut beberapa tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'in. Kebanyakan mereka sedaya upaya menyembunyikan amalan-amalan salih mereka daripada diketahui oleh orang ramai. Hak ni kita kena belajar, tuan-tuan. Kita ni kalau boleh, kita nak contoh ke orang, mari aku sekian-sekian, mari aku bagi ke dia aku. Tu kita kena tengok salafun salih bagaimana. Baik, kita tengok tuan-tuan. Kemudian ada kalanya engkau melihat sebahagian penyair dan sastrawan yang tidak rimas memakai kain sutra. Maknanya bila dah ada ilmu, bila dah ada kedudukan, pakaian dia pun mewah. Pakaian dia mewah. Pakai sutra. Fuqaha bahas orang lelaki mana boleh pakai sutra. Tak dia pakai. Supaya dengan pakaiannya menambah lagi keagungan
dan juga orang mengangkat ahli sastra ini ataupun penyair-penyair ini dengan pakaian. Nah, itu tuan-tuan sekalian, ahli ilm dia tidak melihat kepada pakaian, tuan-tuan. Ahli ilmu dia tak tengok pada pakaian, dia tak tengok, dia tengok tentang isi dan akhlak tu. Pakaian ni sederhana saja. Ada orang pakaian dia tu, penampilan tu lebih sangat kadang-kadang tu. Tengok gaya dia, tapi isinya, akhlaknya bercanggah dan berbeza dengan apa yang dia pakai. Islam sangat mementingkan isi tu. Islam sangat mementingkan nilai yang ditonjolkan oleh seorang pendakwah, apatah lagi seorang ahli ilmu. Isi itu. Sebab itu para ulama apabila membahaskan tentang hal ini, Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih dalam kitab Talbisul Iblis, dia bahas ahli sastra, penyair-penyair pada zaman dia, dia nak bagi orang panggil hebat lagi dia pakai pakaian sustra. Kita amboi hebat hang ni, hebat ni. Ada? Memuji-muji secara dusta hingga keluar batasannya. Pakaian dia pun sutera dah. Gaji pun mahal lah waktu tu. Dan juga dia puji seseorang sampai melampaui batas. Allahu Akbar. Kita jangan buat macam tu. Kita orang belajar. Kita orang mengaji, nak puji ni biar berpada-pada. Sebab orang ni tuan-tuan, awal tu cantik, elok, tapi bila duk puji sangat ni, orang ni bila dia lupa diri, dia mula buat benda-benda yang tak betul. Bila dia lupa diri. Sebab tu hati ni tuan-tuan cukup bahaya kalau kita tak jaga sungguh-sungguh. Sebab tu Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani, seorang tabi'in besar yang berguru dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani dia kata apa? Anil Masruqin qala kafa bil mar'i ilman ay yakhsha Allah wa kafa bil mar'i jahlan ay ya'jaba bi 'amalihi. Kata Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani, cukuplah bagi ahli alim, bagi ahli ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin takut dia dengan Tuhan. Dan cukuplah bagi seorang jahil, wa kafa bil mar'i jahlan ay ya'jaba bi 'amalihi. Cukuplah bagi ahli jahil, kata Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani, iaitu dia merasa ujub terhadap amalan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ni. Sebab tu hati ni cukup penting untuk kita sentiasa jaga daripada terjerumus dan juga terjatuh daripada landasan yang betul, ataupun niat yang betul. Tentu sekalian. Dan mereka berkumpul untuk melontarkan kata-kata yang keji, penyair ni. Dia kumpul satu majlis, dia ada satu majlis, lalu dilontarkan bait-bait syair, dan syair tu mengandungi kata-kata keji kepada orang lain. Jangan, tuan-tuan, perkataan keji ni tuan-tuan, hang duduk pilah tang mana pun dalam sisi agama tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kata Aida, kami nak cakap benda betul. Hang benda betul pun, tapi kalau hang membina dengan kejian, membina dengan menggunakan perkataan-perkataan kesat, itu bukannya agama. Itu hawa nafsu kamu. Kalau kamu nak tegur, kamu nak cakap benda elok, cakap benda elok. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang keji. Ini bukan disebut, Nabi sebutlah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Laisal mu'min bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahsya wala bil-badha'i. Nabi sebut, tidak dinamakan seorang itu seorang muslim ucapannya mengkeji, menghina, mengata dan sebagainya. Ini disiplin, ini akhlak para doa ataupun para ahli alim. Apabila dia memperjuangkan kebenaran, jaga akhlak ini. Penyair-penyair pada zaman ini dia tak kira, sebab tidak ada akhlak. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kawan saya takhasus bahasa Arab. Bila takhasus bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kena hafal syair jahili. Kan? Dia pun hafal, dia hafal. Dia bukan bidang usuluddin ke, dia bukan bidang syariah.
Dia bidang bahasa Arab. Bahasa Arab ni sastra lah, maknanya dia kena mengaji nahwu sorah, dia kena mengaji syair apa semua. Dan dia kata, ustaz, kadang-kadang kami ni bila kami kajian Islam Saudi dan sebagainya, dia kata, ustaz, kalau kami ni, kalau kami tak lapik dengan bacaan hadis, tak lapik dengan bacaan Al-Quran, kami ni duk terjun dalam lautan syair saja. Maknanya apa? Syair ni kalau tidak dipandu dengan Islam, tidak dipandu dengan Al-Quran, tidak dipandu dengan hadis Nabi SAW, hati ni akan jadi kerah. Ada tak? Hati akan jadi kerah. Sebab dia terjun dalam lautan itu tanpa curahan wahyu Allah SWT. Ada tak? Apapun yang kita belajar, sama ada dalam bidang keduniaan ataupun dalam bidang agama, dia mesti kena ada curahan wahyu tu. Al-Quran kena tengok. Walaupun dia mengaji dalam bidang arkitek, tapi dalam masa yang sama, maghrib isyak tu aku tak mau kacau, aku nak pergi kuliah ilmu. Contohnya, aku ni pengawal keselamatan, aku ni kerja pejabat pos, contohnya ni, bukan kata-kata apa. Tapi maghrib isyak tu aku nak spend masa aku nak dengar Al-Quran, aku nak dengar hadis, aku nak dengar cerita-cerita orang-orang soleh. Bila ada curahan-curahan wahyu, tuan-tuan, dia punya pekerjaan dia, attitude dan karakter dia berbeza dengan orang yang tidak ada curahan-curahan wahyu ini. Tak sama. Tak sama. Sebab tu penting untuk kita sediakan diri kita ini untuk mendengar ayat Al-Quran dari Nabi SAW. Baik, kemudian tidak ada artinya kepandaian dalam urusan keduniaan, dan tidak ada artinya ungkapan-ungkapan kata-kata di sisi Allah SWT selagi tidak menggambarkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ibnu Jauzi habaq kat kita, hang kalau pandai macam mana pun, tapi pandai dalam urusan dunia, tapi tidak menggambarkan ketakwaan kepada diri kamu, Imam Ibnu Jauzi kata apa? Tak ada nilai yang tu. Sebab tu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224, Allah SWT rakamkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, yang bermaksud dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Orang sesat dia ikut. Orang yang nakkan kebenaran, orang yang nakkan benda yang benar, dia takkan ikut. Wasyu'ara yatba'uhumul ghawun, mereka tidak akan ikut kepada mereka ataupun syair-syair al-sastra yang sesat ini. Ini berlaku pada zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Dan banyak di antara penyair yang keadaannya miskin, mengumpat sana sini dan cenderung kepada kekufuran. Ada juga penyair yang miskin, dahlah miskin, dunia pun tak dapat, akhlak pun tak elok. Hak tadi ni kaya, okeylah satu sudut, hang dapatlah buat dunia tu, akhirat tak dapat dah, sebab duk keji orang. Hak ni tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, ada juga pada zaman dia ahli sastra, pandai syair ni, pandai dia main dengan kata-kata sampai mempengaruhi orang, padahal dia tu dahlah miskin, kemudian dia gunakan ucapan dia untuk mengumpat sana sini, cenderung kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Dua-dua tak dapat, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab tu Nabi pernah sebut, siapa yang nak dunia fa'alaihi bil ilm, siapa yang nak akhirat fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilm, hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu. Nak dunia akhirat kena ilmu. Tak ada jalan pintas, tak ada jalan penting, tak ada jalan cepat. Kena ilmu, kena belajar. Sebab tu dalam satu kitab yang disusun oleh Dr. Sulaiman Al-Athayan, nama kitab tersebut Qawaidul Fahmus Sunnah. Qawaidul Fahmus Sunnah. Kitab ni saya duk baca setiap hari, kaedah-kaedah untuk memahami As-Sunnah di Facebook saya. Tiap hari insya-Allah dalam pukul 9 saya akan baca di Facebook saya. Bagaimana kaedah-kaedah untuk memahami As-Sunnah, bagaimana nak faham As-Sunnah Nabi ni. Para ulama, Dr. Sulaiman Al-Athayan, dia mengatakan bahawa ada orang dan isti'jal, dia kalut nak melakukan sesuatu amalan sehingga laisa tafaqquh, sehingga dia tidak memahami dulu apa yang dia beramal itu.
Dia tak faham, dia tak ada ilmu, dia kira nak beramal je, tapi beramal tanpa ada ilmu, laisa tafaqquh. Agama tak ajak kita macam tu. Agama ajak kita tafaqquh dulu, berilmu dulu, faham dulu, kemudian barulah beramal. Ini kata Dr. Sulaiman Al-Thayyan dalam kitabnya Qawaid Fahm Sunnah. Dan inilah penting untuk kita memahaminya, supaya kita tidak terjerat dengan berita-berita syaitan, seperti nasihat oleh Al-Imam Ibn Jauzi kepada kelompok-kelompok ahli sastra ini. Dan sekalian, saya setakat itu dulu perkongsian kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah tak habis lagi cerita pasal tipu daya iblis pada penyair ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita bahas sikit lagi apa contoh-contohnya, apa ungkapan-ungkapan para penyair ini, supaya kita boleh belajar sesuatu daripada teguran yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.